ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam majlis ilmu kita, Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naltaqi mujaddadan ma'a barnamijina رحلة الروح مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنا ضيفنا الكريم الفاضل الشيخ منتصر عبد الباسط. كيف حالك يا أستاذنا؟ Alhamdulillah, marhaban bikum ya Sidi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita dalam majlis ilmu kita di petang hari ini masih berbicara tentang seni kepemimpinan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam majlis ilmu kita di petang hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang satu perkara yang penting dalam kepemimpinan, iaitu mengesan dan mengenal bakat serta keupayaan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Seorang ayah adalah pemimpin, seorang ibu adalah pemimpin, maka kita di antara seni dalam kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengenal apa kemampuan, apa bakat yang ada pada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Jika yang di bawah kepemimpinan kita adalah anak-anak kita, maka kita perlu kenal pasti apa yang menjadi bakat mereka. Min fanni al-qiyadah الذي نستنبطها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو معرفة المواهب والقدرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قائد عظيم يعرف المواهب والقدرات حتى يضع الأشياء في مواضعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من تحت رعيته. ولقاؤنا اليوم مع فضيلة الشيخ سنتناول عن موضوع فن القيادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتطرق إلى جانب مهم من فن القيادة وهو معرفة المواهب والقدرات. Tanpa kita melengahkan masa, nu'ti al-fursah kamilatan ila fadilati syekh, falyatafaddal mashkuran. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin. ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في مجلس العلم المبارك هذا، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الأحسن، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ilmu ini. Majlis ilmu yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terima amal kebaikan kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ianya di dalam timbangan amal kebaikan kita di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai bahagian dari ilmu yang bermanfaat. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موضوع معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لمواهب وقدرات أصحابه، ووضع كل صاحب موهبة في مجاله الذي يجيده. وهذا باب مهم جدا من ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قبل ذلك تحدثنا عن بعض ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن منها الشورى، وإن منها العلم والمعرفة، وإن منها الحكمة في المعاملة، وإن منها القدوة.
واليوم إن شاء الله من ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة المواهب والقدرات لدى أصحابه. Tajuk kita dalam majlis ilmu kita di petang hari ini adalah satu tajuk yang sangat penting, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda mengenal pasti kemampuan dan keupayaan para sahabatnya yang dengan pengetahuan tersebut, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, mengenal pasti kemampuan para sahabat, mengenal pasti keupayaan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh meletakkan mereka pada tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ia adalah perkara yang penting dalam kepemimpinan, seni kepemimpinan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam beberapa pertemuan yang lepas kita telah mengupas beberapa perkara penting dalam kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang pertama yang telah kita kupas adalah dalam seni kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Asyura. Segala perkara di dalam kepemimpinan dibincangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Yang kedua, kepemimpinan berasaskan kepada ilmu dan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan berasaskan kepada hikmah, kebijaksanaan. Dan yang keempat adalah kepemimpinan berasaskan kepada al-qudwah, memberikan teladan contoh yang baik kepada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Maka apa yang kita akan kupas iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kemampuan dan keupayaan para sahabatnya. Ini menjadi satu tajuk yang penting berkaitan dengan seni kepemimpinan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولندخل في صلب الموضوع، وهو موضوع جميل وشيق وسنحاول أن نوجزه يعني على قدر الإمكان. فنقول إنه من نجاح أي قائد أن يعرف جنوده وأتباعه ما لديهم من مواهب وقدرات. لماذا؟ لأن القائد وحده لن يصنع كل شيء، ولن يصل إلى كل الناس، ولن يستطيع أن يفعل كل شيء بيده. ولذلك من الحكمة ومن القيادة أن يعرف المواهب والقدرات الموجودة لدى أتباعه ولدى جنوده، حتى كما يقولون ضع الرجل المناسب في المكان المناسب. Kita akan terus masuk ke dalam intipati dari pembahasan kita dan kita akan mencuba untuk membahasnya dengan ringkas. Kita mengetahui bahawa kejayaan seorang pemimpin di antaranya berasaskan kepada pengetahuannya terhadap orang-orang yang dia pimpin, mengenal pasti keupayaan dan kemampuan mereka, kerana dia sebagai seorang pemimpin tidak mungkin akan sampai kepada semua individu yang dia pimpin, maka dia perlu memberikan tugas kepada orang-orang yang boleh menunaikan perkara-perkara tersebut agar sampai kepada semua lapisan di dalam masyarakat dan orang-orang yang dipimpin. Sehingga dikatakan, letakkanlah seseorang yang tepat pada keadaan yang tepat. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكي يصل إلى الناس أجمعين في هذه الدعوة العالمية، دعوة الإسلام التي يريد أن يوصلها إلى العالم كله، كان يبني الصحابة المقربين منه ويغرس فيهم معاني الإسلام ومعاني الإيمان، ويجعلهم يعني يتشربون الإسلام تشربا ويمتلئون بالإسلام، ثم يطلقهم بعد ذلك للدعوة وأن يصلوا إلى البلاد وإلى العباد. فإذا كل واحد منهم يكون نموذجا للإسلام يوصل هذه الرسالة كما تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم. القائد وحده لن يستطيع أن يصل إلى كل الناس، لكن إذا كان أتباعه قد تشربوا المبادئ والمنهج وفهموه، فإنهم عندئذ يستطيعون أن يصلوا بهذا المنهج إلى كل الناس. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء لن يستمروا ويكونوا دائمين موجودين، وإنما يأتي أهل العلم والعلماء، وخاصة بعد ختم الرسالات بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون هؤلاء العلماء هم الذين يمثلون الإسلام، هم كما قال ابن القيم الموقعون عن رب العالمين.
هم الذين يظهرون هذا الدين ويبينون للناس ما فيه بعدما امتلأوا هم به، هم القدوات والأئمة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak mungkin boleh sampai kepada seluruh umat manusia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan pada diri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keimanan dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus mereka untuk berdakwah, di mana setiap satu di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakili satu contoh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah belajar, mereka telah mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil nilai-nilai Islam dan keimanan, dan mereka mula menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud sesungguhnya para ulama adalah ahli waris dari para nabi. Kerana merekalah yang menyambung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambung perjuangan para nabi ketika para nabi telah tiada. Bahkan Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan bahawa mereka, para ulama ini, seakan-akan mereka adalah orang yang bergerak atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang maksudnya adalah mereka menyambung dakwah para rasul untuk menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. وهذا يا شباب يعني يعطينا درسا مهما في مسألة أنك أنت الممثل للإسلام. ليس كل الناس أهل العلم، ليس كل الناس يجلسون مثل هذا المجلس الذي نجلسه، ولذلك علينا أمانة وعلينا مسؤولية، ألا وهي أننا نوصل هذا الإسلام ونفهم الناس ما فهمناه وما تعلمناه، نصحح المسائل الخاطئة الموجودة عند الناس عن الإسلام، نبين لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أصبحنا بما إن من أهل العلم أصبحنا قدوات، والناس يستفتوننا ويسألوننا. لذلك واجب عليكم أنتم، وخاصة في بلادكم في ماليزيا، إندونيسيا، في هذه البلاد، أن ننشر الفهم الصحيح للإسلام، وأن نتحمل المسؤولية كما تحملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Ini mengajarkan kepada kita bahawa tidak semua orang di dalam masyarakat ada kemudahan untuk hadir ke dalam majlis ilmu untuk mempelajari tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agar nilai-nilai Islam boleh sampai kepada semua umat manusia, apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu memperbaiki kefahaman kita perlu mempelajari dengan baik apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi kewajiban kita untuk menyebarkan kefahaman yang betul kepada masyarakat, dan khususnya di negeri-negeri kita, di Indonesia, di Malaysia, masyarakat sangat memerlukan kefahaman yang betul tentang kepemimpinan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kefahaman yang betul tentang Islam. كما أن الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هذا الإسلام وانطلقوا بكل ما لديهم من مواهب وقدرات في المجال العسكري، في المجال العلمي، في المجال التعليمي، كما سنتكلم يعني وسنضع نماذج من الصحابة. فأنا أقول لكم أيضا أنكم اختاركم الله سبحانه وتعالى، جعلكم من أهل العلم الذين تجلسون هذا المجلس، تحملوا المسؤولية كما تحملها الصحابة، وانطلقوا بهذا العلم وبهذا الدين، أوصلوه إلى الناس. حمل الأمانة ليس أن تستفيد أنت فقط، وإنما أن تفيد، أن تكون صالحا وأن تكون مصلحا. ما دام الله عز وجل قد جعلك في مجلس العلم هذا، فعليك أمانة، واختارك الله وجعلك في منزلة عالية ورفع درجتك، ولذلك واجبنا ومسؤوليتنا أن نتحمل هذا الدين وهذا العلم، وأن ننشره وأن نوصله إلى الناس. ورب مبلغ أوعى من سامع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربما تلميذ لك يصبح أفضل منك ومن شيخك وعالم كبير جدا يعني، فيكون في ميزان حسناتك. Para sahabat di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merekalah yang membawa agama ini. Merekalah yang mengajarkan umat manusia, sama ada
dari segi ilmu, dari segi mengajar, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk memegang tanggung jawab ini. Maka sudah sepatutnya kita memikul, kita menggenggam, kita membawa tanggung jawab ini sebagaimana dulu telah dibawa oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup kita menjadi seorang yang baik, seorang yang saleh. Kita patut menjadi orang yang baik dan ada kemampuan untuk memperbaiki orang lain. Kewajiban kita adalah untuk membawa agama ini disampaikan kepada orang lain, dan Nabi SAW pun pernah bersabda, boleh jadi orang yang kita sampaikan ilmu kepadanya lebih faham dibandingkan kita yang mendengar langsung ilmu tersebut. Artinya boleh jadi ketika kita kongsikan satu ilmu, satu kebaikan kepada orang lain, orang tersebut boleh lebih memanfaatkan ilmu yang ada pada kita dibandingkan dengan diri kita. Boleh jadi murid kita menjadi lebih baik keadaannya dibandingkan dengan kita. ولنبدأ في النماذج من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمواهب الصحابة وقدراتهم. وأول هذه النماذج يا شباب هو نموذج وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نقول عنهما الذراع اليمين والذراع اليسار للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهما من؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ما لديهما من قدرات، ولذلك كان وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ورد أن النبي قال لهما لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. Kita akan mula masuk kepada beberapa contoh dari kehidupan Nabi SAW yang Rasulullah SAW mengenal kemampuan dan keupayaan para sahabatnya. Dan kita mulakan dengan dua orang yang menjadi tangan kanan dan tangan kiri Rasulullah SAW, dua orang menteri kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Rasulullah SAW pernah mengatakan apabila kedua orang ini telah bersepakat kepada tentang satu perkara, mustahil aku akan menyelisihi mereka berdua. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذان الصحابيان يعني هما وزيراه الأولين أو أكبر اثنين من الصحابة؟ يعني ممكن نقول عنهما الرجل الأول في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الثاني أبو بكر وعمر. لماذا؟ لأن في شخصيتيهما أشياء عجيبة جدا تحدث نوع من التوازن. أبو بكر شخصيته الرقة والرحمة والرأفة، وعمر شخصيته الشدة والقوة في دين الله عز وجل. فكان يعني كفتي ميزان يصنعان نوعا من التوازن في الرأي وفي المشورة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Kenapa Rasulullah SAW memilih dua orang sahabat ini, dua orang menteri ini, atau boleh kita katakan orang pertama dan orang kedua di dalam Islam selepas Nabi SAW? Sudah tentu kerana Rasulullah SAW mengenal baik pada diri kedua mereka ada kepribadian yang saling melengkapi, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memiliki sifat yang lembut dan penuh dengan kasih sayang. Umar penuh dengan kekuatan dan ketegasan. Dua sifat yang ada pada dua orang sahabat ini memberikan keseimbangan bagi Rasulullah SAW dalam menilai satu pandangan, dalam memutuskan satu keputusan. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كقائد أنه يعرف صفات أصحابه ويعرف كل واحد ماذا يتميز به. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. ثم ذكر بعض الصحابة بعد ذلك، يعني علي مثلا في القضاء أقضاهم علي، أفرضهم زيد الماهر في علم الفرائض والمواريث وهذا العلم والفقه سيدنا زيد بن ثابت، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. يعني النبي كان يعرف صفات الصحابة المقربين منه أو مجلس الشورى الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد له ميزة معينة.
Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengenal dengan baik sifat-sifat, karakteristik, ciri-ciri para sahabatnya, mengenal dengan baik kemampuan dan keupayaan mereka. Rasulullah SAW bahkan pernah memberikan penilaian kepada beberapa orang sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, umatku yang paling sayang dengan umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling tegas di antara mereka adalah Umar. Yang paling mengetahui tentang faraid adalah Zaid. Yang paling mengetahui tentang perkara yang halal dan haram adalah Mu'adz. Yang paling tegas di dalam menegakkan hukum adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal sifat-sifat, karakteristik dan juga keupayaan serta kemampuan para sahabatnya. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب أبا بكر وعمر ويأخذ برأيهما هما الاثنان. لماذا؟ لأن رأيهما يصنعان نوعا من التوازن في الرأي. أبو بكر الذي يميل إلى الرقة وإلى اللين وإلى الرفق، وعمر الذي يلين إلى الشدة وإلى القوة. لماذا؟ لأنه القائد يحتاج إلى الرحمة والرقة واللين، ويحتاج أيضا إلى القوة وإلى الشدة. لو كانت المسألة رحمة ولين لتعتبره الناس ضعيفا، ولو كانت المسألة دائما شدة وقوة لاعتبره الناس عنيفا. وإنما التوازن هذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا إياه، وهو لا يحتاج إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلمنا إياه حتى نكون في حياتنا القائد يصنع هذا النوع من التوازن، فيجمع ما بين الصفات المختلفة، لأنه يحتاج إلى كل المواهب وكل القدرات. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk mendengar pandangan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kerana pada pandangan kedua orang tersebut, seperti yang tadi dah kita sebutkan, ada kelembutan, ada kasih sayang pada Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ada kekuatan dan ketegasan pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu mengajarkan kepada kita agar di dalam kepemimpinan mesti ada keseimbangan pada dua perkara ini. Rasulullah sebagai seorang rasul tentunya dia secara pribadi tidak memerlukan perkara seperti ini. Artinya wahyu boleh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau mahu mengajarkan kepada kita agar mengambil pandangan dari orang-orang yang memiliki karakteristik yang berbeza agar di dalam kepemimpinan ada keseimbangan, di dalam pengambilan keputusan ada keseimbangan. كما يقولون لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر. لابد من هذه المرونة والجمع ما بين الطرف والطرف الآخر والرأي الآخر. ورغم أن عمر تأخر إسلامه عن أبي بكر يعني أول من أسلم من الرجال، وأسلم بعده كثير من الصحابة، إلا أنه عندما أسلم عمر النبي رأى في عمر رضي الله عنه ما يحتاجه مع أبي بكر، فلذلك قرب عمر منه، وأصبح عمر هو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بقدرات عمر التي تصنع مع أبي بكر منظومة متكاملة يحتاجها المسلمون في أخذهم عن هذين الشيخين. Sebagaimana banyak orang mengatakan, janganlah engkau menjadi orang yang terlalu lembut sehingga engkau akan mudah untuk ditepis oleh orang, dan janganlah engkau menjadi terlalu keras sehingga engkau mudah untuk dipatahkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang pertama masuk Islam, tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kedua orang ini kerana pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu an sesuatu yang sangat diperlukan agar menyeimbangkan apa yang ada pada sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. كذلك نجد أنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة
وبرفقه ورحمته. وهذه يعني إشارة إلى أن هذا الدين يقوم على الرحمة أكثر. من كان وزير أبو بكر؟ وزيره وساعده الأيمن كان عمر. وحتى عندما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة، سيدنا عمر قال له، سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر يعني أنت أولى مني بالخلافة لأنك أقوى مني. قال له عمر يعرف فضله، قال بل أنت أفضل مني وقوتي لك مع فضلك. فكان عمر وزير أبو بكر. وعندما توفي سيدنا أبو بكر أصبح سيدنا عمر الخليفة، كان وزيره سيدنا علي وأهل بدر وأصحاب، وهكذا. كان الصحابة يفهموا معنى القيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ينبغي عليك أن يكون من وراءك ومن معك يصنعون نوع من التوازن مع رأيك وشخصيتك وطباعك حتى يخرج الرأي يفيد الناس جميعا. Dan perkara ini bukan saja terjadi pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia terjadi selepas kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah, yang mengisyaratkan kepada kita bahwa agama ini terasas di atas asas kasih sayang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memilih Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai pembantunya, sebagai menterinya. Bahkan sebelum Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, engkau lebih layak untuk menjadi khalifah dibandingkan dengan aku. Engkau adalah orang yang pemberani. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, kekuatanku, keberanianku adalah bersama dengan keutamaan dirimu. Demikianlah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi pendamping Abu Bakar, dan selepas kematian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar pun dilantik menjadi khalifah, dan Umar melantik Ali bin Abi Thalib dan para ahlu Badar, para sahabat yang ikut dalam perang Badar sebagai pembantu-pembantu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam pentadbiran. Ini menunjukkan bahawa kepemimpinan perlu ada orang-orang yang boleh memberikan keseimbangan dalam kepemimpinan agar mereka boleh sampai kepada pandangan yang memberikan kebaikan kepada semua umat. وقبل أن أنتقل إلى موهبة أخرى ويعرفها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، أقول لكم إننا نحتاج في حياتنا إلى مثل هذا التوازن في البيوت. المتزوجون منكم، الزوج والزوجة، لو كانوا هما الاثنان يعني يتعاملان بنفس الأسلوب، فهذا يجعل الأولاد يعني في ضيق. لكن لو كان الأب والأم يتفقان، واحد يشد وواحد يرخي، مثلا يتفقان، الأب يكون قوي وحازم ثم الأم تلطف الموضوع، الأم تكون قوية حازمة، الأب يلطف الموضوع. هذا التوازن يصنع بيتا طيبا ويجعل الأولاد يعني يتربون تربية طيبة وحسنة لما يجدونه من التوازن في الحياة بين والدهم ووالدتهم. يمكن تبادل الأدوار حتى. Keseimbangan seperti ini dalam kepemimpinan juga sesuatu yang perlu kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keluarga misalnya, keseimbangan antara suami istri, antara ibu dan ayah dalam mendidik anak-anaknya perlu ada dalam pendidikan kepada anak-anak. Apabila seorang ayah terkenal sebagai orang yang tegas, maka ibu mesti menyeimbangkannya dengan menjadi seorang ibu yang memberikan kelembutan. Atau sebaliknya, ketika ibu memberikan ketegasan, maka disitulah ayah perlu memberikan kelembutan. Keseimbangan seperti inilah yang memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, sebagaimana tadi pada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih keseimbangan pada dua orang sahabat tadi. من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كقائد بمواهب أصحابه وقدراته مسألة الأذان.
النبي والصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يصنعوا شيئا يجمعون به الناس في وقت الصلاة. الصحابة تشاوروا فيما بينهم، قالوا يعني نوقد نارا عظيمة ويراها الناس فيحضرون لوقت الصلاة. ثم طبعا هذا الاقتراح رفض لأنه غير عملي. قالوا ندق جرسا مثل النصارى، ثم رفضوه لأجل أنه يعني يفعله النصارى فلا يريدون أن يفعلوا مثلهم. وهكذا اختلف الصحابة فيما بينهم. ثم رأى واحد من الصحابة اسمه سيدنا عبد الله بن زيد، رأى رؤيا في المنام بالأذان، أنه صعد فوق المسجد وأخذ يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. فاستيقظ الصحابي من نومه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه هذه الرؤيا. ثم جاء سيدنا عمر وأخبر أنه رأى أيضا نفس الرؤيا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رؤيا حق ورؤيا صدق، وقرر أن يكون هذا هو شعار المسلمين للاجتماع ولوقت الصلاة بالرؤيا التي رآها سيدنا عبد الله بن زيد. Okay. Di antara pengetahuan terhadap kemampuan dan keupayaan para sahabat yang terjadi berkaitan dengan peristiwa disyariatkannya azan pada masa di mana umat Islam telah pun membina masjid, mereka tentu perlu menyepakati sesuatu untuk mereka gunakan sebagai tanda berhimpun untuk menunaikan solat berjamaah. Maka para sahabat berbincang, para sahabat menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Ada yang memberikan pandangan untuk menyalakan api yang besar, sehingga orang yang berada dari kejauhan yang nampak api tersebut boleh tahu bahwa waktu solat dah masuk dan mereka boleh pergi untuk menunaikan solat. Perkara ini, usul ini ditolak kerana itu sesuatu yang susah untuk dilakukan. Sebahagian kemudian berpandangan untuk memukul lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, tapi gagasan ini, idea ini juga ditolak. Demikianlah terus para sahabat menyampaikan pandangan satu dan pandangan kedua, sehingga datanglah Abdullah bin Zaid radhiyallahu an yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi yang dia nampak malam tadi. Dia bangun dari tidur dan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bermimpi melantunkan sesuatu yang kita kenal sekarang sebagai azan, artinya seruan Allahu Akbar sehingga selesai azan. Perkara ini diceritakan oleh Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama selepas itu, selepas Abdullah bin Zaid menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar juga menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang sama seperti yang dia lihat, perkara yang dia lihat dalam mimpi yang ternyata sama seperti apa yang terjadi pada Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. الآن عرفنا كيف سنجمع المسلمين للصلاة. من يقوم بهذه المهمة؟ من يؤذن؟ من صاحب الحق في الأذان؟ طبعا سنقول الطبيعي أن يؤذن من رأى الرؤية، فيكون المؤذن هو سيدنا عبد الله بن زيد أو سيدنا عمر بن الخطاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر قرارا عجيبا وجميلا، ألا وهو يقول لسيدنا عبد الله بن زيد علمها بلالا، يعني اجعل بلال يتعلم، بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، اجعل بلالا يتعلم هذه الصيغة التي رأيتها في المنام، ويقوم بلال هو بالآذان. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب فيقول فإنه أندى منك صوتا. Okey, kemudian selepas peristiwa tersebut, siapakah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melantunkan azan? Siapakah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan? Adakah Umar bin Khattab radhiyallahu an
yang merupakan orang yang tegas dan di antara orang yang mengalami mimpi tersebut, ataukah Abdullah bin Zaid yang orang yang pertama kali menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita melihat sikap kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan apa yang dia nampak, apa yang dia dengar di dalam mimpinya kepada sahabat baginda Bilal untuk melantunkan azan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam melantik Bilal untuk menjadi orang yang mengumandangkan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kerana sesungguhnya dia, iaitu Bilal, suara dia lebih lantun dibandingkan dengan suaramu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal pasti kemampuan para sahabatnya, dan tentunya Bilal sebelum ini tidak pernah mengumandangkan azan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin, yaitu mengenal pasti apa yang menjadi keupayaan dan kemampuan para sahabatnya. ومعنى أندى منك صوتا يعني أن صوته أجمل وأعلى، والأذان يحتاج إلى هذه المعاني، الصوت الجميل والصوت المرتفع حتى يصل إلى الناس. طبعا لم تكن هناك ميكروفونات ولا مكبرات للصوت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدرات بلال ويعرف قدرات عبد الله بن زيد، والأذان يحتاج إلى القدرات الموجودة عند بلال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون أو أمر أن يكون بلال هو المؤذن. وهنا يعني نتعلم شيئا مهما جدا، ألا وهو إن القدرات والمواهب ليس فيها مجاملة، ليس فيها مجاملة، إنما كل واحد يعني نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ليس المسألة بمجرد السن أو قدرات أو إنما بالقدرات، بما لديك من مواهب وقدرات. Dan maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Bilal, suara dia lebih cantik dan lebih lantang, lebih cantik dan lebih kuat, dan ini tentunya perkara yang diperlukan oleh seorang muazzin agar suara dia boleh sampai kepada orang ramai. Dari sini kita mengenal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kemampuan Bilal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk mengumandangkan azan. Dan berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan bakat dan kemahiran, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada mujamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sesuai dengan kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih orang yang sesuai untuk tugas yang sesuai. وهنا أسألكم يا شباب يعني سؤالين. السؤال الأول، لماذا لم هذه الرؤية من عند الله، لماذا لم تأتي هذه الرؤية أو هذا الحلم إلى سيدنا بلال مباشرة؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا لم يكن سيدنا عبد الله بن زيد يجعله الله عز وجل صاحب صوت ندي قوي وجميل وما إلى ذلك؟ Okay. Ada dua soalan menarik berkaitan dengan perkara ini. Soalan yang pertama adalah, kenapa mimpi tersebut tidak terus Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Bilal? Kenapa mimpi tersebut dilihat oleh orang lain, bukan terus kepada Sayyiduna Bilal radhiyallahu an? Dan soalan yang kedua, kenapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zaid tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang lantang dan cantik seperti suara Bilal? Kenapa mesti ada dua orang yang berbeza? وإجابة السؤالين إجابة واحدة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى أراد للمسلمين الذين سيكونون خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وينشرون هذا الدين أن يتعلموا هذا المعنى، أن يتعلموا هذا المعنى، ألا وهو إن المواهب والقدرات لا مجاملة فيها،
وأن الرجل الذي رأى رؤيا الآذان لم يؤذن هو، وأن الصوت الذي هو موهبة من عند الله لم يكن لدى سيدنا عبد الله بن زيد، وإنما كان لدى سيدنا بلال الذي لم يرى الرؤيا. ومع ذلك عبد الله بن زيد رأى الرؤيا، وبلال هو المؤذن، هو صار مؤذن النبي لأن لديه المواهب والقدرات. فلذلك هذا يعلمنا عدم المجاملة، وأن يكون الإنسان صاحب المهارة في شيء معين يأخذه، يتولى المنصب والوظيفة والمنزلة في المجال الذي يجيده بغض النظر عن الأشياء الأخرى وفضله ومكانته وكذا. يعني لم يكن المؤذن هو أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كذا، مع رغم فضلهم ومكانتهم، لأن هذا الأمر على حسب المواهب والقدرات، وليس على حسب الفضل والسابقة والمكانة والثقة وما إلى ذلك. لا، فهذا معنى مهم جدا نحتاجه في حياتنا، أن يكون الإنسان يستخدم ويستعمل حسب مواهبه وقدراته بغض النظر عن الصفات الأخرى الموجودة فيه. Jawaban ke atas dua soalan tadi boleh kita jawab dengan satu jawaban. Allah Subhanahu wa taala ingin agar orang-orang yang beriman yang menjadi penerus perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penerus perjuangan dakwah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka memahami dan mempelajari pengajaran ini dan makna ini, bahwa perkara yang berkaitan dengan kemampuan, perkara yang berkaitan dengan bakat, perkara yang berkaitan dengan keupayaan seseorang adalah sesuatu yang tiada mujamalah padanya, sesuatu yang kita perlu bersikap tegas padanya. Sesiapa yang memiliki kemampuan, dialah orang yang layak untuk menunaikan amanah. Orang yang memiliki kemampuan dialah orang yang layak untuk memikul tanggungjawab tersebut. Artinya dalam perkara azan, Rasulullah SAW tidak melantik Abdullah bin Zaid, Rasulullah SAW tidak melantik Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain yang telah banyak memiliki kebaikan di dalam Islam, yang sahabat-sahabat yang terpercaya oleh Rasulullah SAW. Ini kerana perkara yang diberikan oleh Rasulullah SAW mesti diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan yang tepat. Para sahabat yang lain memiliki kemampuan yang lain, dan Rasulullah SAW mengenal pasti bahawa orang yang layak untuk memikul tanggungjawab mengumandangkan azan adalah orang yang tepat, yaitu Bilal radhiyallahu anhu. ولذلك في موضوع المواهب والقدرات، يعني سوف أختم هذا المجلس بشيء ظريف جدا حدث مع واحد من الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي جليل كبير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويجله ويقرأ ويسمع منه القرآن، وكان قارئا للقرآن وما إلى ذلك. Kita akan tutup bahagian dari perkara ini dengan satu kisah yang sangat menarik dalam kehidupan Nabi SAW. Kisahnya adalah bersama dengan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, seorang sahabat yang ada keutamaan membaca dan mengajarkan Al-Quran, orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا عبد الله بن مسعود: من أحب أن يسمع القرآن غدا طريا كما أنزل فليسمعه من فم ابن أم عبد، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود. ويعني له منزلة عالية، وفي إحدى المرات صعد على نخلة فانكشفت ساقاه وكانت دقيقتين، يعني ساقه كانت نحيفة، فضحك الصحابة من نحافة ساقي عبد الله بن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يعني في ميزان حسناته يوزن ساق عبد الله بن مسعود بجبل أحد في الحسنات والثواب.
مع هذه المنزلة الكبيرة جاء سيدنا عبد الله بن مسعود في إحدى المرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله على المسلمين البلاد، وطلب أن يكون أميرا على بلد من البلاد. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ Oke. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Mas'ud, orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentangnya, sesiapa yang mahu mendengar Al-Quran dengan dengan indah dan dengan indah dan fresh, maka dengarlah dari mulut Abdullah bin Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Mas'ud pernah satu ketika dia tengah memanjat pokok kurma, ternampak betisnya yang kecil, maka sebahagian dari sahabat Nabi SAW tertawa dan tersenyum melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, patutkah kamu semua tergelak, tersenyum, tertawa melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, sesungguhnya kedua betis tersebut lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada timbangan amal kebaikan di akhirat dibandingkan dengan Bukit Uhud. Ia menunjukkan tentang keutamaan yang besar bagi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini. Tapi kita tengok di sebalik kedudukan yang tinggi bagi Abdullah bin Mas'ud di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah satu ketika Abdullah bin Mas'ud meminta kepada Rasulullah SAW untuk dilantik menjadi seorang gubernur, untuk menjadi seorang pemimpin di satu kawasan. Bagaimanakah jawaban Nabi SAW ke atas permintaan sahabat yang mulia ini? لما طلب عبد الله بن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واليا أو أميرا على أي بلد من البلاد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاطفه، فوضع يده على صدره أو ضرب بيده على صدره وقال: يا عبد الله إني أحب لك ما أحب لنفسي. يا عبد الله إنك ضعيف وإنها أمانة، الإمارة يعني أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا الذي أخذها بحقها وأعطى الذي عليه فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل سيدنا عبد الله بن مسعود، قال له أنك لا تستطيع على القيام بمهام الإمارة وأنت ضعيف في هذا المجال، فلذلك لم يوله النبي صلى الله عليه وسلم رغم منزلته ومكانته وفضله. Tengok bagaimana Rasulullah SAW menjawab permintaan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau meminta agar beliau dilantik untuk menjadi seorang pemimpin di satu kawasan. Nabi SAW memegang ataupun meletakkan tangannya ke atas dada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, wahai Abdullah, sesungguhnya aku sayang kepadamu sebagaimana aku sayang kepada diriku sendiri. Wahai Abdullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Artinya dari segi kepemimpinan engkau adalah orang yang lemah, dan sesungguhnya kepemimpinan adalah amanah, dan sesungguhnya tanggung jawab tersebut akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kecuali jika ia ditunaikan dengan hak-haknya. Di sini kita tengok Rasulullah SAW tidak memberikan tanggung jawab tersebut, tidak melantik Abdullah bin Mas'ud menjadi seorang pemimpin di kawasan, kerana Rasulullah SAW mengenal keutamaan Abdullah bin Mas'ud, kepandaian Abdullah bin Mas'ud, kemahiran Abdullah bin Mas'ud. Meskipun beliau adalah seorang sahabat yang mulia, tapi Rasulullah SAW tidak memberikan sesuatu yang berada di luar kemampuan seseorang. وهذه يا شباب نقطة مهمة جدا نحتاجها في حياتنا، ألا وهي التفريق ما بين الأمانة والثقة وما إلى ذلك وما بين الخبرة والقدرة والقوة. لابد أن نجمع ما بين الأمرين، ما بين القوة والأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي سيدنا عبد الله بن مسعود الإمارة رغم أمانته ودينه وكونه من السابقين،
وربما ولى الإمارة إلى من هو أقل منه في الفضل، لكن الخبرة والقدرة في هذا المجال هي التي يعني حكمت على هذا الأمر. ونحن نعلم يعني أنه في علم الحديث الراوي الذي نأخذ عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتوافر فيه صفتان: عدل ضابط. عدل يعني أمين وعلى دين وعلى خلق، وضابط يعني مركز، يعني يقظ، يعني صاحب علم وخبرة وذكاء ويقظة. لابد من الأمرين معا. ولذلك أخطاء كثيرة حصلت بسبب أن بعض الناس تولوا مناصب وكانوا أهل فضل وأهل دين وإيمان، لكن لم تكن لهم خبرة في هذا المجال، ف يعني خسروا وحدثت منهم أخطاء كثيرة. هذا نتعلمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Sehingga dari sini kita perlu membedakan antara dua perkara. Yang pertama adalah kekuatan, kemahiran, pengalaman, kemampuan. Dan yang kedua adalah amanah dan tanggung jawab. Artinya, dua perkara ini mesti ada kepada orang yang layak untuk dilantik sebagai pemimpin. Bukan saja amanah, bukan saja tanggung jawab, tapi memiliki kemahiran, kepandaian, kekuatan, dan pengalaman. Meskipun Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal akan amanahnya, yang tadi kita tahu bahwa dia disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran, kerana kita tahu tentang amanah dan kepandaian Abdullah bin Mas'ud. Tapi kepemimpinan bukan saja ada pada diri seorang sifat amanah dan tanggung jawab, tapi mesti ada kekuatan, ketegasan dan kemampuan. Bahkan dalam ilmu hadis, ketika kita mempelajari tentang syarat-syarat satu hadis dinilai sebagai hadis yang sahih, orang yang meriwayatkan hadis perlu ada pada orang tersebut dua syarat utama. Yang pertama adalah dari segi agama, yaitu terkenal sebagai orang yang baik di dalam agama. Dan yang kedua, orang tersebut mesti memiliki kepandaian dalam mengingat dan mengingat hadis. Artinya, dua perkara tersebut, keagamaan amanah mesti ada, dan juga daya ingat yang baik. Artinya orang yang memiliki agama yang baik, dia tidak mesti dapat meriwayatkan hadis yang sahih apabila dia memiliki hafalan yang tidak baik. Maka kepemimpinan yang kita pelajari dari kehidupan Nabi SAW, Rasulullah SAW, ketika melantik seseorang bukan saja melihat dari sudut kepandaian orang tersebut, bukan saja dari sudut amanah orang tersebut, tapi mesti dua perkara ini ada pada seseorang: kemampuan dan amanah. Abdullah bin Mas'ud, orang yang memiliki amanah yang besar, orang yang memiliki ilmu yang luas, tetapi Rasulullah SAW boleh jadi memberikan lantikan kepemimpinan kepada orang yang nilai keilmuannya lebih rendah dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud, tetapi memiliki kemampuan dalam kepemimpinan lebih dibandingkan dari sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud tadi. طبعا الوقت يعني طال منا، فلذلك إن شاء الله رب العالمين لدينا جزء آخر في مسألة المواهب والقدرات وقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفته للمواهب والقدرات لدى الصحابة. إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم مع سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عبد الله بن عباس. كل هؤلاء كانت لهم مواهب وقدرات معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع كل واحد منهم في المجال الذي يجيده. فنستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. Oke, kerana waktu begitu cepat berlalu dan masih banyak perkara-perkara yang kita boleh pelajari dari kehidupan Nabi SAW sebagai seorang pemimpin yang mengenal pasti kemampuan, bakat dan keupayaan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, orang-orang yang dilantik oleh Rasulullah SAW.
InsyaAllah kita akan sambung pembahasan dalam pertemuan yang akan datang. Kita akan mengupas bagaimana Rasulullah SAW memberikan tanggungjawab kepada sahabat-sahabat seperti Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Bagaimana Rasulullah SAW mengenal kemampuan mereka. Rasulullah SAW melantik mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kemahiran, perkara-perkara yang sesuai dengan keupayaan, perkara-perkara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah sampai kepada penghujung pertemuan kita, di mana tadi kita telah mengupas tentang seni kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kita bahas adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, beliau mengenal kemampuan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Artinya tentu pengajarannya bagi kita di dalam kepemimpinan kita, khususnya dalam kepemimpinan di syarikat ataupun di rumah tangga, tentunya kita mesti memberikan satu tanggungjawab kepada orang yang memiliki kemampuan. Kerana kemampuan manusia berbeza, artinya apabila seekor ikan kita bandingkan dengan seekor beruk, mana satu di antara mereka yang lebih pandai untuk naik ke atas pokok, tentunya ia adalah perkara yang salah. Artinya masing-masing manusia memiliki kemahiran yang berbeza, masing-masing manusia memiliki keupayaan yang berbeza. Maka dari apa yang kita pelajari tadi, Rasulullah SAW ajarkan sebagai seorang pemimpin, hendaklah kita mengenal orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan kita. Dan seperti biasa, jika ada tuan-tuan dan puan-puan yang mahu bertanya berkaitan dengan apa yang kita kupas, seni kepemimpinan dari kehidupan Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka mikrofon dan terus bertanya. Jika tak sempat sekarang, boleh tuan-tuan dan puan-puan tulis. Nanti saya akan sampaikan soalan tersebut kepada Fadilatul Syekh, dan terima kasih. Laisa hunaka ayu as'ilah wa kalimah wa nakhtim biha al-majlis. Tafadhal. نعم بارك الله فيكم. نعم أريد أنا في ختام مجلسنا هذا أن أنبهكم إلى شيء مهم جدا، ألا وهو ليس غرضنا في ذكرنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد معرفة القصص، لا تجدون هذا ممكن في الروايات والقصص والأفلام، لكن نريد أن نتعلم، نأخذ الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكم يا شباب أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواقف تحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها لنا العلماء حتى نتعلم منها، تتعلم منها الأمة المحمدية في حياتها، تأخذ الدروس والعبر وتتعلم من هذه المواقف حتى تنشر الإسلام وعلى علم وعلى بصيرة، وحتى تأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العظات والعبر التي ترشدها إلى كيفية إصلاح الحياة. كما قلنا في موضوع الأذان، كان يمكن أن يرى سيدنا بلال الرؤية، لكن هذا الموقف كله يحدث لنتعلم نحن عدم المجاملة والاستفادة بالمواهب والقدرات وما إلى ذلك. فلذلك الغرض من دروسنا ليس مجرد يعني السرد القصصي للسيرة وأحداثها والتاريخ، وإنما أخذ الدروس والعبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحمل هذه الأمانة ونبلغها، وأن يجعلنا من أهل العلم النافع، وأن يزيدنا علما، وأن يمن علينا بالعلم النافع. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Dan sebagai penutup, tentunya tujuan kita bukan saja menceritakan perkara-perkara yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita mahu adalah kita mengambil ilmu dan pengajaran dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi kita ingin menjadikan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai pengajaran kita di dalam kehidupan, sehingga kita boleh menyebarkan Islam di atas asas ilmu
dan juga kefahaman yang betul. Sebagaimana pada peristiwa yang tadi kita pelajari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Bilal menjadi tukang azan meskipun bukan dia yang bermimpi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu mengajarkan kepada kita agar kita mengetahui dan mengenal pasti orang-orang yang memiliki kelayakan dan kemampuan. Tujuan kita bukan saja untuk mempelajari peristiwa tetapi mengambil ilmu dan pengajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dimudahkan semua urusan kita sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqa'in akhar insyaallah. Nastaudi'ukumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Walana syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ، تعبناك في الترجمة.